وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أستغفر الله العظيم 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل 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 محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzati lillahi wa rasulih. Allahumma ghanina bihalalin haram bismika Allahumma ya daimi ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya taqullah faqad fazal muttaqun. Allah ta'ala inna hikmataka wansur alaina min hazaimatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasughu Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu suwayullah. Bismillah masyaallah makana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa alihi ajmain. Jumpa lagi untuk pengisian menjelang maghrib. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di masa insyaAllah. Untuk lagi berkah, kita mulakan surah Al-Fatihah.
iyyaka na'budu wa ghairil maghdubi 'alaihim. InsyaAllah pengajian untuk surah Al-Hikmah, jadual pagi tadi subuh katanya kita tukar pada petang ni. Surah Al-Hikmah SS18. Mohon sahabat-sahabat qariah surah Al-Hikmah share sahabat-sahabat di sana, insyaAllah. SS18 insyaAllah Subhanjaya. Mohon share sahabat-sahabat di surah Al-Hikmah, Madrasah Al-Hikmah, insyaAllah. Kita teruskan dengan pengajian baca kitab tafsir Tuan Guru Ni Abdul Aziz, muka surat 437 ayat 89 surah Yunus, insyaAllah. Kita baca, kita fahami, cuba insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat nombor 89, insyaAllah. Mohon share surah Yunus. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Surah Yunus ayat nombor 89 diterjemahkan di sini. Allah berfirman, sesungguhnya telah dikabulkan doa-doa kamu. Oleh itu hendaklah kamu tetap, yakni menjalankan perintahku seterusnya, dan janganlah kamu menurut jalan orang-orang yang tidak mengetahui, yakni peraturan janjiku. Surah Yunus ayat 89. Ini sambungan semalam doa Nabi Musa alaihissalam yang berdoa kepada Allah Ta'ala. Tulang balik ayat 88 Nabi Musa berdoa kepada Allah Ta'ala. Antaranya Nabi Musa merayu dengan berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan ketua-ketua kaumnya barang-barang perhiasan dan harta benda yang mewah dalam kehidupan dunia ini. Wahai Tuhan kami, kemewahan yang engkau berikan kepada mereka akibatnya menyesatkan mereka dari jalan-Mu disebabkan kekufuran mereka. Wahai Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan meterikanlah hati mereka sehingga menjadi keras membatu. Maka dengan itu mereka tidak akan dapat beriman hingga mereka melihat azab yang tidak terperi sakitnya. Doa Nabi Musa. Ujung ni dah tak terdaya dengan kerenah Fir'aun. Musa berdoa kepada Allah Ta'ala, mohon bantuan kepada Allah Ta'ala mengerjakan kaum Fir'aun ni yang amat degil, amat ingkar pada perintah Allah Ta'ala. Terus malam bukan doa je, minta Allah Ta'ala silkan hati dia untuk menerima bab iman. Ujung dia tu Allah, kita bimbang. Kita jangan macam tu kita cari jalan untuk sampai sahabat-sahabat ataupun yang kita dakwahkan tu terbuka hidayahnya. Kita mohon terus doa kepada Allah Ta'ala biar dibukakan hidayah. Jangan sampai kita minta Allah Ta'ala silkan kecuali dah melampaui batas sampai kemungkinan kita pula hilang nyawa. Tu lain cerita, InsyaAllah. Ni ayat 89 menceritakan sambungan semalam. Sesungguhnya Allah berfirman, sesungguhnya telah dikabulkan doa-doa kamu. Allah jawab doa Nabi Musa. Oleh itu hendaklah kamu tetap menjalankan perintah Allah seterusnya. Janganlah kamu menurut jalan orang-orang yang tidak mengetahui, yakni peraturan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 89. Tuan Guru terjemah tafsirkan. Kita tengok tulisan Tuan Guru. Qala, jawab Allah, qad ujibat da'watukuma fastaqima. Sesungguhnya telah dimustajabkan doa kamu berdua. Maksudnya Musa dan Nabi Harun. Oleh itu hendaklah kamu berdua beristiqamah sebagai balasan. Wala
wala tattabi'u tabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Dan janganlah kamu sekali-sekali kamu berdua mengikuti jalan dan arah pemikiran orang-orang yang tidak berilmu pengetahuan. Ni dalil menunjukkan pentingnya ilmu, tuan-tuan, pentingnya cari ilmu untuk kita jalan yang benar, untuk kita ikuti jalan yang benar. Diperintahkan. Bila tak ada ilmu, kita kemungkinan ikut jalan yang tidak benar ataupun mengikuti jalan ke arah pemikiran orang yang tidak berilmu. Apabila Nabi Musa berdoa dengan ikhlas berserta teriak tangis, Tuhan pun jawab. Tok Guru tulis. Tuhan pun jawab, da'watukuma ujibat qad qala. Wahai Musa dan Harun, sesungguhnya aku telah mustajabkan doa kamu berdua. Dimakbulkan doa. Aku terima dengan sepenuh hati doa kamu berdua, dan aku hendak kamu fastaqimah. Bila ingat, bila dimakbulkan doa, ingatan Allah Ta'ala kepada Musa dan Harun ialah beristiqamah. Beringat kita. Itu peringatan daripada Allah Ta'ala. Jangan selepas ini kamu menunjukkan sikap sombong pula kepada Fir'aun pula. Jangan. Bagaimana keadaan kamu sewaktu ditindas, jadi kamu kena istiqamah juga. Jangan terpengaruh, ya. Jangan terpengaruh dengan pangkat. Jangan terpengaruh dengan pangkat. Jangan terpengaruh dengan harta apabila kuasa berada di tangan kamu. Kita pun sepatutnya begitu juga, kata Tok Guru. Bila kita berdoa dan apabila Allah Ta'ala mustajabkan doa, kenalah bersyukur sepenuhnya. Allah perintahkan. Bukan saja-saja Allah bagi kuasa, Allah bagi harta, Allah bagi pangkat. Bukannya saja-saja Allah bagi, maknanya kena istiqamah. Kuasa yang ada, harta yang kita ada, tu Allah ingatkan kita. Jadi fastaqimah itu kita istiqamah. Jangan bagaimana keadaan kamu saat itu ditindas, jadi kamu kena istiqamah juga. Jangan terpengaruh dengan pangkat, jangan terpengaruh dengan harta. Apabila kuasa berada di tangan kamu, kita pun sepatutnya begitu juga, kata Tok Guru. Bila kita berdoa dan bila kita Allah Ta'ala mustajabkan doa, kenalah bersyukur sepenuhnya dan beristiqamah seperti yang ditunjukkan Rasulullah SAW. Itu pun Nabi tunjukkan macam mana kita nak tanda kita bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selepas 13 tahun berdakwah di Mekah, bukan sahaja orang tidak dengar, bahkan mereka buat plan hendak bunuh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi terpaksa berhijrah di Madinah. Nabi buat bermacam-macam cara, termasuklah berperang. Dalam tempoh penjajian Hudaybiyah, Nabi menyaksikan kemenangan moral yang jelas di pihak Islam. Apabila baginda masuk Mekah, dagu Nabi bersentuh dengan dada, tunduk, masuk dalam keadaan khusyuk tawaduk, tidak dengan megah membuka dada. Tu bila Nabi dalam keadaan kemenangan, maknanya dapat balik Kaabah, dapat balik kawasan Mekah tu, Nabi tidak tegak sombong. Nabi tunduk dagu tu sampai ke dada, kunyanya malu dengan Allah Ta'ala, bersyukurnya dengan Allah Ta'ala. Kita kadang-kadang bila dapat pangkat, dapat kuasa, tegak pula dagu tu ke atas, ya, apalagi dapat duit banyak, lagi hebat kita punya sombong kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Tidak sebagaimana keadaan pemimpin-pemimpin, contohnya pemimpin Amerika, Rusia yang masuk sesebuah negeri dengan sombong, melambai-lambai kemegahan apabila menang perang. Ini cara manusia di dunia. Kerana apa? Nabi berkeyakinan pembukaan Mekah adalah 100% pertolongan Allah Ta'ala. Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia bukan berkaitan dengan projek sosial, projek ekonomi, tetapi merubah pemikiran yang hodoh, pemikiran sekuler kepada pemikiran Islam. Perkara ini bukan senang hendak dibuat. Nak tukar. Walaupun kita semua berfikiran inna dina indallahil Islam. Baca, semua dah baca ayat tu. Faham. Tapi kadang-kadang nak buat pemikiran secara Islam memang berat, memang payah. Ya, kadang-kadang nak tukar benda-benda yang haram, dah tahu dah sumber yang haram, nak cek macam-macam. Bimbang ekonomi, bimbang dengan masalah pendapatan, bimbang pula sumber pendapatan. Walhal dah tahu haram tetap haram. Kalau arak tu dah haram, bukan manusia yang kata haram, Allah dah kata haram. Kenapa nak ditunggu lagi? Apalagi tempat sosial, tempat kelab malam, tempat maksiat yang kita dah tahulah memang itu ke arahnya. Kenapa nak dipelihara lagi? Ini nak mengingatkan kita kepada pemimpin semua ayat-ayat Allah Ta'ala. Dia dapat kuasa, berhentikan benda yang lama, teruskan yang baik, sambahkan yang tempat yang terbaik. Perkara ini bukan senang hendak dibuat. Dalam pilihan raya, kata Tok Guru, tahun lepas zaman Tok Guru, kita berdepan dengan sebuah parti yang mempunyai banyak pitih. Kita berdepan dengan parti yang banyak pengaruh. Kalau harap dengan kepada kudrat, kita golongan tertindas. Sudah tentu tidak ada kudrat berbuat gapo, kata Guru. Berbuat gapo satu ataupun berbuat sesuatu. Tak terdaya, kata Tok Guru, untuk parti Islam. Tetapi sewaktu berkempen, kita juga bersembahyang hajat. Kerana kita yakin benda yang kita perjuangkan dan kita minta itu adalah benar. Orang lain bersembahyang juga, tetapi dia buat-buat ataupun dia pura-pura kerana malu, kerana pitih duit. Itu sebab dia sokong parti yang seronok dengan duit, parti yang memperjuangkan duit, tapi dia tak tunjuk. Cuma dia tunjuk parti yang memperjuangkan bangsa kononnya, tapi belakangnya dengan bab duit. Dengan cara kempen lahiriah dan pertolongan Allah, diharapkan akan mengubah hati dan pemikiran manusia. Wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Dan aku hendak berpesan kepada kamu, jangan sekali-kali kamu turut seorang orang yang tidak berilmu. Kata Tok Guru, ambo sebut sokmo selalu. Sebut sokmo selalu, Tok Guru sebut bahawa kitab-kitab tauhid menyebut di antara sifat Tuhan ialah ilmu. Wal ilmu sifatun kasyifatun. Ilmu akan menyebabkan pandangan jalan jauh hala ke depan, sebagaimana lampu suluh yang dipicit di tengah malam buta. Sejauh mana cahaya lampu itu, maka itulah benda yang kita nampak tengok dalam penekanan pekatan malam itu. Ilmu yang sebenar-benarnya ialah Islam, kerana ia meliputi ilmu dunia dan ilmu akhirat. Itu ilmu itu dipanggil penyuluh, waktu malam yang gelap. Ilmu yang dicari sendiri ilmu hisab, ilmu sains, ilmu teknologi. Boleh bawa manusia ke akhirat jika berlandaskan dengan atas ilmu asal, iaitu ilmu Islam. Imanun billahi, iman bil yaumil akhir,
Ini semua landasan bagi ilmu. Kalau tidak begitu, kita akan jadi Fir'aun. Tu. Tak salah matematik ke sains ke ilmu alam ke geografi, tapi pastikan berlandasan dengan ilmu Islam. Tu. Fir'aun cerdik, kata Tok Guru. Dia tidak bodoh. Kalau saudara pergi ke Mesir, saudara boleh tengok bagaimana tingginya sains dan teknologi di zaman Fir'aun pada 5,000 tahun dahulu. Hebatnya Fir'aun. Ya. Dia tidak bodoh, tidak tak pandai. Memang pandai sangat. 5,000 tahun dahulu, bagaimana dia boleh membangunkan ahram, ya? Ahram tu piramid. Membina makam Fir'aun yang sampai sekarang pun catnya masih berkilat. Walaupun tidak ada sains dan teknologi. Mayat Fir'aun di muzium masih molek lagi, kata Tok Guru. Kuku Fir'aun seakan-akan baru dikerat pagi tadi. Rambutnya masih berminyak. Katil, lantai dan tiang makamnya dibuat daripada emas. Macam mana dia boleh mengeluarkan emas dari bukit, kemudian dileburkan dan boleh buat lantai dari katil dan katil. Kalau Allah dia tidak ada sains dan teknologi yang cukup, tak jadi. Hebatnya Fir'aun. Semuanya dia boleh buat. Ya. Rambut masih cantik lagi, katil lantai dibuat daripada emas. Lagi hebat. Kita katil cuma kayu, plywood dengan kapas, span. Dia emas. Fir'aun hebat. Macam mana dia leburkan emas zaman dia? Zaman tu tak ada lagi zaman touchscreen. Tetapi Tuhan kata puak-puak itu tidak ada ilmu. Kerana apa? Puak-puak itu tidak ada ilmu kerana apa? Kerana ilmu dia setakat di dunia saja. Dia tidak nampak akhirat. Orang berilmu ialah orang yang nampak sampai ke akhirat. Nampak dosa, nampak pahala, nampak syurga, nampak neraka. Itu yang ada ilmu. Kalau ilmu takat dunia, teknologi, dia tak jadi apa, kata Tuhan. Hasil daripada kita nampak sesuatu yang jauh, nampak syurga, nampak neraka, maka kita boleh bertindak. Kita boleh bertindak sini. Bertindak di sini. Maksudnya waktu sekarang kita boleh bertindak bila ada ilmu tersebut. Serupa kalau kita suluh di tengah malam, nampak harimau, kita pun cari peluru, cari bedil, kata tu guru. Pasal apa? Ada ilmu. Jadi apabila kita nampak syurga neraka, kita tutup judi patutnya. Jangan ada karaoke lagi bila ada ilmu. Bila kita ada ilmu, kita tutup tempat judi, kita tutup tempat karaoke. Jangan ada berkedai gunting, salon perempuan contohnya. Sekarang melambak-lambak. Bukan salon saja, macam-macam diselunkan. Itu kaedah orang yang berilmu sepatutnya. Kalau betul-betul berilmu, tutup. Apalagi kilang arak, apalagi kelab malam. Dah tahu itu memang tempat maksiat. Dalam ayat ini Tuhan sebut Fir'aun tidak pandai padahal dia presiden Mesir. Macam mana dia boleh jadi presiden sedangkan dia bodoh? Tu bodoh betul. Tok Guru tulis. Teknologi pandai, tapi dia bab dunia dia pandai, bab akhirat dia confirm bodoh. Pasal dia tak ambil tahu ilmu tersebut. Itu yang Nabi Musa nak sampaikan, tapi tak nak ambil. Dia buat bodoh je. Ya, pasal apa sekarang orang sibuk pasal bodoh? Ni Tok Guru dulu pun tulis. Bodoh pasal apa? Bodoh pasal bab ilmu akhirat tak ada. Tu confirm bodoh. Ya, sepatutnya tutup judi, tutup tempat judi, kedai judi, ya, tempat karaoke.
gunting rambut, selun lagi perempuan. Kenapa nak masih lagi ditimbulkan? Untuk perempuan, selun untuk perempuan, untuk perempuan sajalah. Laki-laki lah. Ni bukan untuk campur. Campur pula ada tulis unisex. Ada. Allah, tu kadang-kadang kita payah nak kata. Macam mana dia boleh jadi presiden Fir'aun, presiden Mesir, sedangkan dia boleh jadi, dia tu bodoh. Walaupun dia cerdik, tapi dia tidak ikut jalan cerdik. Allah bagi dia cerdik, otak cerdik, tapi dia tak nak guna cerdik tu. Dia ikut lorong-lorong gajah, jalan harimau. Sedangkan ada lorong manusia yang menunjukkan kecerdikan dan jalan penyelamat. Allah bagi otak manusia ni ada akal semua. Patutnya ikutlah lorong nak manusia. Kenapa nak ikut lorong gajah? Kenapa nak berpandukan lorong harimau? Apabila kita panggil orang berilmu ataupun orang alim, orang yang berpandangan jauh, jangan pula kita terpengaruh dengan kata-kata orang. Jangan kita terpengaruh dengan sijil yang orang bagi. Kalau sijil diberi oleh orang yang tidak mengetahui, orang jenis allazina la ya'lamun, serupa Fir'aun. Dia ada sijil tapi dia tak faham sijil tu untuk apa. Maka serupa dengan Fir'aun. Maka kita juga tidak mengetahui. Kita kena cek, kata guru. Cek apa? Cek ilmu yang ada pada kita ini. Sama ada ilmu jenis Fir'aun ataupun ilmu yang betul-betul sama dengan ilmu yang diajarkan oleh golongan Nabi. Contohnya Nabi Muhammad SAW. Tu. Kalau tak ada, jadi macam Fir'aun juga akhirnya. Tak payah tunggu Fir'aun dulu datang lagi. Tak payah. Bila benda tu berlaku, dia akan sama level dengan Fir'aun. Kan dibagi mukjizat, ditunjukkan mukjizat Nabi Musa. Depan mata laut terbelah, depan mata ular ditelan, depan mata datangnya belalang, datangnya katak, datangnya darah, semua di Mesir. Macam-macam Allah bagi peringatan. Tapi dia buat bodoh je lah. Tak nak mengelakkan dengan Allah Ta'ala. Tu kecerdikan tak digunakan. Ya. Dia tahu kadang-kadang, tapi dia buat bodoh je. Tu. Kalau kita nak mengaji ilmu sains, teknologi, kesihatan, pertanian, geologi, silakan. Tak ada masalah, kata Tok Guru. Kerana ilmu-ilmu itu bukan ilmu orang putih, tetapi ilmu Tuhan Melaka sebenarnya. Cuma pastikan landasan pengajian kita berasas kepada ilmu nubuwah, iaitu ilmu kenabian, bukan di atas landasan yang kita buat sesama kita. Itu sepatutnya. Kalau landasan dan tapak ilmu terletak di atas ilmu kenabian yang kita panggil agama, maka selamatlah kita di dunia dan di akhirat. Tak kira lah sains, matematik, tapi asas tu berlandas dengan agama yang Allah tunjukkan dengan Rasulullah SAW. Tetapi kalau asas itu kita buat sendiri, marilah sebanyak mana pun ilmu sekalipun, itu ilmu kita sendiri. Banyak mana sangat ilmu yang kita terokai berbanding dengan ilmu yang datang daripada langit melalui nabi-nabi. Sebab itulah kita kena belajar agama dan selepas mantap, ketat ataupun kejat, kata Tok Guru, molek, belajarlah ilmu langit bumi, ilmu apa sekalipun. Bila mantap, cukup 100% dengan ilmu agama, nak mengaji ilmu lain tak ada masalah. Itu pentingnya ilmu agama. Jangan kita tangguh dengan bab ilmu agama. Ni dipesan Allah Subhanahu Wa Taala, diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita hati-hati, jangan sampai jadi kita bodoh. Jadi bodoh apa? Bodoh bab dunia dia pandai, bab akhirat dia tak nak ambil tahu.
ataupun dia buat-buat tak tahu. Tu. Buat-buat bodoh lah tu maksudnya. Dia buat tak tahu bab agama, tenang ya. Pasal apa? Dibimbang. Bila ada bab agama ni jadi rigid, kolot, mengacau je. Sibuklah nak tutup kelab malam lah. Sibuklah tempat judi tak ada. Sibuk tak dapat pendapatan jualan arak. Semuanya berlaku. Sebab bimbang bila bab agama tu direstrikkan. Kita dia ada aturan kena ikut bab agama. Tu baru ilmu tu hebat. Apa? Ada bab neraka, ada bab syurga, besok satu lagi kehidupan yang dipanggil hidup sesudah mati. Tu cerita dia tuan-tuan. Para jemaah, ayat 89 yang diperintahkan kita ini, bila dimakbulkan doa-doa yang kita minta, hendaklah kita ni tetap menjalankan perintah Allah Ta'ala. Dah dapat yang Allah bagi, Allah luluskan, Allah makbulkan, janganlah kita mengikut jalan kita sendiri. Kena ada fastaqimah. Fastaqimah ni maksudnya apa? Ada bab istiqamah bersama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ikutlah yang Allah tunjukkan menurut yang Allah tunjukkan. Jangan kita mengikut peraturan kita sendiri. Yang terbaik datangnya daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudahi dengan surah Al-Fatihah, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah kita jumpa lagi esok kuliah ayat 90 sambungan 89 insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wasahi ajsadana wa nawwir qulubana wasabbit imanana wa ahsin a'malana wasi arzaqana wa ilal khairi qaribna wa nisyari bina waqdi hawajina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Tahasanna bizil wajjabaru wa tasamna bimalakudhal ladzi la yamut isrifannal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahir khairil asma. Bismillahilladzi la yadurru ma asmi azza. Bismillahil kafi. Bismillahil muafi. Bismillahilladzi la yadurru ma asmi syai'un fil ard wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazajaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasan asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is wa min syarri kulli dabbah anta akhizum binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa la ahlika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa bulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu dzunuba illa anta. A'udzu billahi minan nar min syarri kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi wa lirrasul mu'minin. Allahumma ghnina bi halalin an haramik wa funun siwak. Bismikallahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallah aliyil dayyan, subhanallah syadidil arkan, subhana ma yazhabu bil laili wa ya'ti bin nahar, subhana man la yushaghiluhu sya'nu an sya'an, subhanallahil hannan mannan, subhanallahil musabbahi fi kulli makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, masyaallah la yasukur ya Allah.
Bismillah ma sya'allah la yasrifu suwayallah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. InsyaAllah, terima kasih pada surau Al-Hikmah SS18 Subang Jaya. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala, insyaAllah. Jumpa lagi esok ayat 90, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, insyaAllah.